Sebab itu Ustazah nak share juga untuk tambahkan lagi awareness kita ni. Kenapa pentingnya bi'ah salihah? Sebab dia akan pergi ke arah itu. Orang yang ketagihan onani sampai tingkat dia buat hari-hari ataupun single beberapa kali, kurang-kurangnya ada beberapa perkara keburukan yang sangat berat akan berlaku. Pertama, bila kahwin besok hilang rangsangan pada pasangan. Sebab dah biasa merangsang diri dengan cara yang haram, na'udzubillah, isteri yang halal tidak diharamkan, seolahnya diharamkan untuk dinikmati. Ustazah sebelum ni perundingan rumah tangga ya. Sebelum saya di Pencemaran Bebas, Ustazah kerja di JAKIM. Kemudian Ustazah bertugas di Jabatan Agama Negeri Sembilan. Ustazah sebagai penuh pengarah bahagian undang-undang keluarga, perundingan rumah tangga. Antara kes yang banyak Ustazah handle kes masalah hubungan seksual suami isteri. Dan punca utama terbesar adalah kegiatan onani ketika waktu muda dahulu. Ustazah buat statistik ni bukan main-main. Bila datang, dia orang datang dengan kami tak sefahaman, kami nak bercerai, kami ada masalah komunikasi, kami sekian-sekian. Tapi bila pergi kepada next session, itu masalahnya sebenarnya. Sebab itu tujuan nikah adalah al-watu, iaitu untuk menghalalkan perhubungan suami isteri jadi hubungan yang halal, jadi ibadah. Saya cakap pada kamu pada malam ini sebab kamu dah matang, kamu dah tiba masa untuk tahu benda ni. Kenapa ada kaitan dengan masalah rumah tangga? Onani yang dilakukan secara berterusan akan memberi kesan kerosakan pada alat kelamin perempuan ataupun lelaki. Lelaki kita sebut mati pucuk, perempuan kita sebut mati putih. Hilang rangsangan. Tidak ada nikmat ketika melakukan hubungan suami isteri. Yang ketiga, boleh berlaku kesukaran ataupun susah untuk mendapat zuriat kerana aiman ni jadi tak berkualiti. Yang keempat, boleh berlaku kerosakan pada organ-organ penting pada badan. Memang Ustazah baca fatwa ni dan Ustazah dulu menuntut ilmu bab ini dengan apa? Dengan Profesor Emeritus Dr. Ismail Tambi. Sebab bila kita dalam bidang kekeluargaan, kita didedahkan tentang masalah-masalah ni. Masya Allah. Sebab apa? Bila melakukan onani, hanya bahagian organ tertentu saja dirangsang. Akhirnya boleh kesan buruk kepada buah pinggang, organ-organ yang berkaitan dengan sistem reproduktif dan sebagainya, sistem kesuburan. Maksudnya, kesan bila Allah haramkan sesuatu, dia ada keburukan. Keburukan dari segi emosi tak tenang, tak tenteram. Kalau lebih dahsyat, kadang-kadang ada ibu bapa datang, anak dia sekolah menengah menggigil. Sebab kesan badan dia sebenarnya tak mampu lagi nak mengeluarkan air mani, tapi dipaksa ketagihan setiap hari. Menggigil, mata, tak boleh fokus belajar, tak boleh ni. Na'udzubillah min zalik. Okey, nampak tak tu? Macam mana perkaitan tu? Bermula daripada pergaulan bebas, bi'ah salihah. Penting sangat nak mewujudkan bi'ah salihah. Masya Allah. Baiklah, aurat wanita sama wanita. Ustazah nak sebut, kat sini kan ada juga non-Muslim. Masih ada kan pelajar non-Muslim? Ada India, ada Cina ya. Ada tak pelajar Muslim kita duduk satu bilik dengan non-Muslim? Kan Dr. Azman, Masya Allah. Mungkin Dr. Azman pun tahu isu ni. Saya daripada dulu lagi pelajar, masa saya duduk dalam ni pernah suami jadi fellow kan, ketua fellow. Jadi Ustazah pernah duduk dalam ni. Duduk dekat tu. Jadi selalu soalan yang ditanya, Ustazah macam mana kami ni manajemen masuk pihak atas tetapkan bilik supaya berlaku apa ni? Tujuannya apa? Nak campur dengan Cina, India supaya apa? Integrasi kaum. Macam itulah kan? Tanah asing. Sebenarnya boleh je kalau pihak atas nak tetapkan. Maksudnya Chinese sama Chinese. Betul tak? Muslim dengan Muslim. Betul tak? Maksud kalau susun atur tu boleh. Tapi kita pun tak faham prinsip apa yang nak dilaksanakan. Kata nak integrasi kaum. Padahal kita boleh je mesra di dalam Dewan Kuliah dan sebagainya. Betul kan? Benda ni sebenarnya perlu dititik beratkan. Ustazah cadangkan. Ustazah dulu cadangkan macam ni. Kamu persatuan pelajar, kamu buat sikit memorandum. Kamu buat sikit rayuan dari pelajar supaya meletakkan, maksudnya Muslim dengan Muslim saja, non-Muslim dengan non-Muslim. Ini bukan perkara remeh sebenarnya. Ini bi'ah salihah yang perlu dibina. Kita duduk dalam satu suasana kepercayaan yang berbeza. Betul tak? Kita nak solat. Isu yang paling utama lebih besar sebenarnya bab aurat. Betul kan? Apa maksud aurat? Aurat adalah aib. Allah nak jaga aib kita orang Islam. Orang Islam ni Allah muliakan berbanding orang bukan Islam. Dan cara Allah memuliakan antaranya batasan aurat kita. Aurat kita, wanita Muslim dengan wanita non-Muslim macam mana? Basicnya sama seperti dengan lelaki. Maksudnya ketutup penuh. Tapi ada keringanan. Kita boleh salam. Kalau kita salam, tak batal wuduk kita.
Kita boleh peluk dia, tak ada masalah. Kita boleh kongsi je makanan sepinggan. Tapi bab aurat kena tutup semua seperti mana aurat kita dengan lelaki. Tetapi keadaan darurah, kita panggil darurat lah tu. Bila tak ada pilihan, kita terpaksa duduk dan kita didudukkan bukan dengan redha kita. Didudukkan satu bilik dengan non-Muslim. Betul kan? Jadi aurat mana yang kita boleh tunjuk? Aurat yang biasa sahaja. Iaitu kepala, rambut, lepas tu leher takkan nak tutup, kemudian lengan, kemudian kaki. Lain daripada tu wajib kita tutup. Maksudnya tak bolehlah nak pakai berkemban ke, ataupun nak pakai short pant ke, nak nampakkan betis ke, peha apatah lagi. Maksudnya hanya yang kebiasaan yang kita sukar untuk tutup. Takkan nak tidur pakai tudung. Faham tak? Tapi kalau pihak atasan faham tentang isu ni, nak wujudkan bi'ah salihah, bilik kita tu nak tampal ayat Al-Quran, kadang nak pasang radio, nak pasang nasyid, nak pasang ayat Al-Quran, tapi kita fikir dia non-Muslim, betul kan? Kita nak hormati dia, kita nak jaga perasaan dia, betul kan? Tiba masa dia pula nak buat ritual dia. Contohlah kan? Mungkin ada ritual agama dia. Kita pula rasa, ya Allah, malaikat mesti keluar ni. Aku rasa apa ni? Bila aku tak ada rahmat ni. Ya Allah, sekian-sekian. Lepas tu rasa berdosa lagi bila tengok gini. Betul tak ni? Sebab benda ni datang cerita pada ustazah. Kamu usaha buat surat, buat memorandum kepada pihak atasan. Saya mohon sekian. Untuk menjaga hati saya, jiwa saya dan sebagainya. Ku sekarang sekian. Tak akan berlaku pun disebabkan itu kita ni jadi resis ke tak? Adakah sebab asing tu jadi resis? Tak kan? Masya Allah. Sebab ada isu agama dekat situ. Ada isu batasan. Lepas tu dikata, ustazah saya dah buat surat dah ni, tapi ditolak juga rayuan saya. Tak apa. Dialah orang atasan yang menanggungnya. Sama juga dengan istilah bila rakyat ada apa ni, sahabat Nabi bertanya. Bila Rasulullah kata, ya Rasulullah bersabda, akan tiba suatu saat kamu akan diuji dengan pemimpin yang zalim, iaitu pemimpin yang tak laksanakan Islam, sedangkan mereka adalah pemimpin Islam tapi tak laksanakan Islam, hukum-hukum Islam dan sebagainya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh tak kita perangi mereka? Rasulullah kata, tidak boleh selagi mana mereka solat. Dan kamu wajib taat kepada pemerintah. Kamu tak boleh fikir nak guling ke apa. Kamu wajib taat kepada pemerintah ni selagi mana mereka tidak menyuruh kepada perkara yang mungkar. Tapi apabila mereka menyuruh kepada yang mungkar, kamu tidak boleh redha melalui percakapan ataupun melalui perbuatan. Jadi kita terpaksa taat juga. Keluar surat tak dibenarkan, tetap kena, kita tak redha. Jadi Rasulullah kata, dosa itu akan ditanggung oleh pemimpin. Bagi pemimpin ada dosa dia. Faham tak? Bagi kita dah lepas, kita dah usaha. Faham ya? Subhanallah.